KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Yang nama saya Hanif Sean. Apa khabar murid-murid di rumah? Saya pasti semuanya sedang gigih tengah belajar kan, sebab kita sama-sama ingin cemerlang untuk SPM, betul tak? Sambil-sambil belajar tu kan, pastikan kita kekalkan bahu kita ke belakang, leher tu tarik ke belakang. Kenapa? Kita nak elak daripada sakit bahu, sakit leher, sebab kita nak teruskan pembelajaran, betul tak? Sajalah saya kongsi sedikit tips kesihatan, dan sebentar nanti ada seorang guru yang akan berkongsi dengan kita tips-tips dan teknik untuk menjawab kertas mata pelajaran asas kelestarian. Mesti nak tahu siapakah guru itu kan? Baiklah, sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah saksikan profil guru yang akan membentangkan dan mengajar kita tips-tips untuk mata pelajaran asas kelestarian. Beliau adalah Cikgu Muhammad Haji Osman. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Ani. Ani apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah sihat hari ini. Syukur, alhamdulillah. Di hari yang indah ni kan, Cikgu, saya pasti ramai murid-murid di rumah dah tak sabar-sabar nak dengar apa yang Cikgu akan kongsi bersama-sama. Pasti. Maka dengan itu, silakan, Cikgu. Okey. Terima kasih kepada Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada seluruh anak-anak murid kesayangan cikgu di pelosok negara kita. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan teknik untuk menjawab subjek asas kelestarian 3768/1 anak-anak. Okey, di sini kita tengok apa yang cikgu akan share bersama dengan anak-anak murid sekalian. Jadi sebelum kita mulakan, pastikan anak-anak di hadapan anak-anak tersedia kertas, alat tulis. Catatlah apa-apa yang patut yang menjadi satu perangsang dan juga ilmu untuk anak gunakan untuk menjawab soalan peperiksaan kelak, insya-Allah anak-anak. Okey, hari ini kita terus nak pergi kepada pecutan teknik untuk menjawab soalan peperiksaan 3768 subjek asas kelestarian. Cik Okey, kita tengok dari sini antara objektif yang cikgu garapkan untuk anak-anak murid semua adalah yang pertama, cikgu mengharapkan harapan cikgu, anak-anak murid kesayangan cikgu tahu kaedah teknik dan jelas dapat menapasi apakah kelemahan-kelemahan yang anak-anak sentiasa lakukan di dalam peperiksaan insya-Allah. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada teknik untuk menjawab iaitu cikgu pergi kepada soalan bahagian B dulu, iaitu cikgu nak share dengan anak berkaitan dengan soalan pengiraan. Soalan pengiraan. Ada banyak soalan pengiraan. Okey, baik. Jadi, untuk soalan ini, ada keperluannya untuk cikgu berkongsi ilmu dengan anak murid, iaitu kita tengok soalan ini. Berikut adalah perkakasan elektrik yang akan dipasang di sebuah rumah kediaman. Di sebuah rumah kediaman. Jadi, di dalam rumah kita tu ada banyak perkakasan elektrik. Cuma cikgu listkan ini saja yang anak-anak dapat lihat, iaitu 10 unit lampu pindah floor 36 watt, 7 unit kipas siling 85 watt, 8 soket alih keluar 13 ampere yang dikawal oleh MCB 20 ampere, dan yang terakhir adalah 3 unit pendingin hawa yang mempunyai kuasanya 1 horsepower anak-anak. Okey, baik, sebelum kita untuk menjawab soalan ini, perlu kita tahu tentang jadual ini. Jadual ini adalah jadual kelonggaran bagi kepelbagaian perkakasan elektrik. Dalam soalan tu, biasanya dia akan sediakan jadual ini kerana jadual ini telah ditentusahkan oleh IEE. Apa dia IEE adalah? Iaitu Institut Kejuruteraan Elektrik. Kerana jadual ini penting untuk kita guna pakai. Sebab apa anak-anak? Sebabnya tidak semua perkakasan elektrik di rumah kita guna sepenuhnya. Jadi dengan mengambil kira tersebut, ada dia punya kadaran dia, ada dia punya faktor dia untuk kita mengira hanya arus anggaran sahaja. Baik, sebelum cikgu mulakan sesi perbincangan jawapan, saya nak tanya Anip. Anip, apakah keperluan untuk kita menentukan arus anggaran ni, Anip? Saya rasa arus anggaran ni penting
Supaya kita tidak ada gangguan elektrik di rumah, cikgu. Supaya semuanya mengalir dengan lancar dan berfungsi, alat-alat elektrik kita berfungsi seperti yang sepatutnya lah. Betul ke, cikgu? Betul lah ni. Hebat lah. Ya, Anik pun terror lah Okey, baik. Belajar dari cikgu tadi. Okey, terima kasih Anik Ya, saya. Okey, baik. Kita pergi kepada teknik untuk menjawab soalan ini. Okey, berdasarkan jadual 1, hitungkan arus anggaran bagi semua perkakasan elektrik rumah kediaman itu. Baik, sebelum untuk kita menjawab soalan ini, sukanya cikgu sharekan antara petua untuk anak-anak menjawab. Kalau boleh anak-anak buatlah jadual sendiri. Anak-anak buat jadual sendiri supaya dalam jadual tersebut mudah untuk anak-anak menjawab dan yang pastinya mudahlah untuk pemeriksa menanda kertas anak-anak. Okey anak-anak jelas Apakah jadual itu? Meh kita tengok apa jadual dia Okey, tengok peruntukan markah tu 13 markah besar anak-anak Tolonglah jawab dengan tekun soalan ini Baik, sebelum cikgu nak menerangkan kaedah untuk menjawab, sukanya cikgu share dengan anak apakah kesilapan yang sering anak lakukan dalam menjawab soalan pengiraan, iaitu yang pertama tidak mengingati formula. Itu penting. Jadi bacalah buku, ingatlah formula Bila hal berkaitan dengan pengiraan mestilah anak-anak ingat formula. Menggunakan formula yang salah, alamak itu kena ingat, cuai membuat kiraan. Dah ada kalkulator tapi salah buat kiraan. Tolong hati-hati, jangan terlalu excited sangat untuk buat soalan kiraan Salah masuk nilai pun cikgu telah kenal pasti, antaranya tersalah masuk botan Ada yang anak murid tulis 240, ada 400. Yang sebenarnya adalah kita menggunakan 230 volt saja anak-anak Okey, kemudian 1 horsepower bersama dengan 746 watt dan cos theta tu kita gunakan bila kita buat pengiraan untuk beban yang menggunakan motor. Yang menggunakan motor apa? Contohnya kipas ataupun penghawa dingin anak Okey. Anak tengok kat sini. Cikgu dah tunjukkan contoh penggunaan peralatan ataupun perkasan elektrik. Contohnya lampu pindih floor. Ingat, anak-anak pandang atas tengok lampu pindih floor. Oh, lampu pindih floor kita mesti guna 1.8. Itu petuanya. Ingat, lampu pindih floor 1.8. Kalau kipas dia ada motor, kena masukkan cos theta. Mudah anak-anak ingat Kemudian kalau untuk lampu filament yang memerlukan haba, iaitu tak perlu kita gunakan cos theta ataupun peganda 1.8, terus masukkan formula dia Satu lagi petua cikgu nak ingatkan anak-anak biasakan menggunakan segitiga bermuda. Segitiga bermuda anak-anak iaitu anak divide bagi 2. Atas ni anak tulis P, bawah ni I dan juga V. Jadi bila kita nak tentukan nilai arus, senanglah P per B. Itu konsep asas untuk anak-anak memahami dan mengingati petua untuk soalan pengiraan. Okey anak-anak? Okey, sekarang anda dah tahu apa kesilapan yang nak buat, anda dah tahu apakah formula yang nak gunakan. So kita pergi kepada teknik untuk menjawab soalan ini. Ingat lagi tak, cikgu dah sharekan kepada anak-anak buat jadual. Okey, ada 3 maklumat yang berguna, iaitu beban, arus maksimum dan juga arus anggaran anak. Okey, yang pertama kita nak tentukan apa dia anak? Iaitu kita nak tentukan 10 unit lampu penda floor. Okey, 10 unit lampu penda floor. Jadi kita nak kira arus maksimum, masukkan formula yang cikgu dah share tadi. I sama dengan P kali 1.8 bahagi dengan V. Ingat, V jangan salah tulis. Kena tulis 230. Tu ingat, penting tu. 1.8 ni ialah unit pengganda khusus digunakan untuk lampu pindih floor. Ingat lagi tak? Pandang lampu pindih floor, ingat 1.8. So masukkan nilainya, anak akan dapat 2.8174 ampere. Bila kita dah dapat arus maksimum, terus kita dapat tentukan arus anggaran. Ingat lagi ti? Ingat tak lagi tak? Cikgu dah tunjukkan jadual 1 tadi kan? Dalam jadual 1 tu dia menyatakan bahawa untuk unit lampu 66% daripada arus maksimum untuk lampu. So masukkan nilai je, anak-anak akan dapat 1.8595 ampere. Okey? Baik, untuk peralatan yang kedua, perkakasan yang kedua, iaitu 7 unit kipas siling 85 watt. Okey, masukkan formula. Baik, sebelum cikgu teruskan ni, sukacitanya cikgu ingatkan lagi. Bila melibatkan soalan pengiraan, yang penting anak-anak kena masukkan formula. Penting, sangat penting sebab cikgu lihat ramai di antara kalangan anak-anak yang terlupa tulis formula, dia terus tulis jawapan. Jadi bila tulis terus jawapan, maknanya mungkin kehilangan markah dari sudut cara kerja. Yang kedua, mesti ada step langkah kerja dia. Dan yang ketiga, mesti tulis unit. Kalau arus, mesti unit dia ampere. Kalau anak-anak tak tulis unit ampere, maknanya jawapan dia tidak diterima anak-anak. Okey,
Teruskan masuk arus maksimum, masukkan formula I sama dengan P per B cos theta. So masukkan nilai, anak-anak gunalah kalkulator dapat bacaan arusnya 3.0435. Bila kita dah dapat arus maksimum 3.0435, barulah kita dapat mengira arus anggaran. Gunakan jadual 1, 66% daripada arus maksimum untuk 7 unit kipas, kita dapat 2.0087 ampere. Jangan lupa unit mesti kita tulis ampere. Jelas tu Okey. Okey, kita tengok kepada perkakasan yang ketiga, iaitu apa anak-anak? 8 soket alih keluar 13 ampere. Okey, ini agak special sikit anak, agak istimewa pengiraan dia. Petua dia mudah macam ni anak. 1 MCB 2 soket. Okey, maknanya sini kita ada 8 soket kan. So kita kena tentukan berapa kali litar. 1 MCB 2 soket, 1 MCB 2 soket, 1 MCB 2 soket, 1 MCB 2 soket. Maknanya dia ada berapa liter? Dia ada 4 liter. Betul Dia ada 4 liter anak-anak Okey, baik. Jadi cikgu dah tunjukkan secara teori asal dia. Jadi kita ada 8 soket bahagi 2. 2 tu maknanya soket. 8 bagi 2 kita ada 4. 4 tu maknanya 4 liter. Anak-anak 4 liter. Jadi kita tentukan dulu arus maksimum 4 kali 20 bersemangat 80 ampere. Okey. Kemudian bila kita dah dapat arus maksimum, barulah kita boleh tentukan arus anggaran. Macam mana kita nak tentukan arus anggaran? Okey, tengok-tengok kat situ Okey, liter yang pertama. Tadi kita dah tentukan 4 liter kan? Okey, tadi kita dah tentukan 4 liter. Liter yang pertama, kita terus ambil arus maksimumnya 20 ampere. Rujuk balik dalam jadual 1 yang cikgu tunjukkan tadi anak-anak Jadi baki 3 liter yang seterusnya juga rujuk dalam jadual tadi, 40% daripada arus maksima tolak dengan arus untuk liter yang pertama 20. So kita dapat hasilkan nilai dia 24A. Jangan lupa tulis 24A. Jangan cikgu selalu pesan pada anak tu. Jadi kita wajarnya lepas itu kita perlu tentukan keseluruhan arus anggaran untuk 8 unit soket. 20 campur 24 kita dapat 44 ampere. Okey, right. Jadi padatan yang terakhir yang kita perlu tentukan adalah apa anak-anak? Apa ni? Okey, aircon ataupun pendingin hawa. Okey, apa formula dia? Pendingin hawa ni sangat simple, mudah saja pengiraan dia anak-anak Okey, so masukkan formula. Ingat cikgu dah terangkan tadi, bila peralatan menggunakan motor, mesti kita gunakan cos theta. Ingat tu je, motor cos theta. Motor cos theta. Okey. Baik, masukkan nilai dia. So, anak-anak akan dapat bacaan dia. Arus sama dengan 11.4476. Okey. Biasakan dengan 4 titik perpuluhan. Kalau boleh, itulah yang jelas supaya jawapan kita hasilkan tu lebih tepat. Kemudian, specialnya pendingin hawa ni, dia tidak ada arus anggaran. Dia directly terus ambil arusnya sama dengan arus maksimum. Tengok kat sini. So arus maksimumnya adalah sama dengan arus anggaran 11.4476 ampere. Okey anak-anak. Okey, baik. Jawapan tak terhenti kat situ jawapan tak terhenti kat situ. Jawapan kita perlu lagi rungkaikan. So macam mana? Kita kena campur semua yang kita dah kira tadi, arus maksimum dan juga arus anggaran. So kita dah campur semua, kita dapat hasilnya 97.3085 dan untuk arus anggaran 59.3158. Kita dah campur semua ni anak Okey. So kita tengok soalan bahagian B pula. Bahagian B tengok. Okey. Rentetan daripada jawapan yang kita telah hasilkan tadi, okey, kita perlu laksanakan ataupun kita perlu menentukan apakah sistem fasa yang sesuai untuk rumah ini. Okey, tengok. Jadi agak-agak apa yang sesuai? Kita dah kira tadi arus anggaran 59 ampere. Jadi dah tentukan ni apa yang sesuai rumah kita ni. Nak sistem apa? Ini ke itu? So hasil daripada dalam buku teks apa yang diceritakan iaitu jika kita memperolehi nilai arus yang kurang daripada 60 ampere, sistem yang sesuai adalah sistem satu fasa. Okey? Okey, satu lagi cikgu nak sampaikan jangan tulis sistem fasa 1. Fasa 1 tu macam rumah. Kena tulis sistem satu fasa. Dan dia punya sebab dia kurang daripada 60 ampere. Okey anak-anak Cikgu harap anak semua faham. Kita pergi lagi nanti di segmen yang berikutnya. Betul, sangat menarik tu cikgu. Dan saya rasa itu adalah tips yang sangat berguna. Saya juga senang nak ingat kalau kita sebutkan kipas ada cos theta.
Betul cikgu kalau kita sebut lampu pendek flow 1.8 saya Tepat. pasti betul cikgu saya pasti murid-murid di rumah juga akan senang ingat semua formula tersebut dan sebentar nanti banyak lagi yang Cikgu Muhammad akan kongsikan bersama-sama. Pastikan anda kekal bersama kami kerana kami akan berehat sebentar di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sudah merungkai dan belajar teknik-teknik untuk menjawab soalan bagi mata pelajaran Asas Kelestarian Kertas 1. Dan tentunya bersama saya ada seorang guru yang akan berkongsi semua tips dan teknik ini. Beliau adalah Cikgu Muhammad Haji Osman dari SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru. Silakan cikgu, saya rasa banyak lagi teknik-teknik yang cikgu ingin berkongsi dengan kami semua cikgu Terima kasih Anik beri peluang kepada saya. Okey, kita jumpa lagi segmen yang kedua. Okey, stay back. Masih lagi kekal di situ. Sediakan buku, sediakan kertas dan juga pen. Jangan lupa anak-anak Okey, right anak-anak. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua anak-anak Okey, contoh soalan yang kedua ini adalah soalan komunikasi. Betul lah ni. Terror lah ni. Okey, soalan komunikasi. Soalan komunikasi ni adalah melibatkan soalan proses kerja. Soalan yang meminta anak-anak murid terangkan tetapi taklah panjang-panjang. Terangkan ringkas saja. Dalam subjek asas kelestarian ni penerangan jawapan tu adalah bersifat ringkas saja anak-anak Okey, kita tengok apa di sini Okey, tengok contoh soalan yang kedua yang cikgu telah sediakan untuk anak-anak. Okey, tengok. Rajah 1 menunjukkan sebuah kawasan penempatan yang luas. Okey, fahami betul-betul. Tengok rajah dia. Lokasi X adalah kawasan yang dicadangkan untuk pembinaan stesen janakuasa lestari. Okey, sebenarnya anak-anak penting untuk anak-anak mengamati, penting untuk anak-anak melihat rajah yang diberikan. Kerana apa anak-anak? Dalam rajah tersebut sebenarnya sudah menggambarkan beberapa tip untuk anak-anak memperoleh jawapan. Itu penting. Rajah yang diberikan tu tidak bersifat sia-sia. Ada maknanya. Jadi tengok rajah, fahami rajah, kehendak soalan, tengok apakah maklumat ataupun input-input yang diberikan untuk anak menyelesaikan soalan tersebut anak-anak Okey, tengok. Rajah 1 ni dia menunjukkan satu kawasan pertanian. Ada sawah padi, ada ladang getah, ada ladang sawit. Okey. Kemudian disusuli pula oleh sektor sektor perkilangan, sektor perindustrian dan juga ada masyarakat yang tinggal di situ. Ada rumah apartmen, ada rumah teres. Di situ menggambarkan satu kawasan yang luas yang mencakupi kepelbagaian sosial ekonomi anak-anak. Dan satu lagi di situ anak-anak tengok diberikan satu ruang kosong lokasi X. Dan jangan lupa tengok ada sungai kat situ. Ada sungai. Maknanya setiap input-input melalui rajah yang diberikan ni ada maknanya. Ada maknanya yang anak-anak perlu fikir dan perlu fahami dan perlu gunakan sebaik mungkin untuk menjawab soalan ini. Okey, ingat lagi rajah sangat main peranan penting. Rajah tu sebenarnya membantu calon-calon anak-anak Okey, tengok soalan dia. Berdasarkan rajah 1, rajah 1 tu kena pasti stesen janakuasa yang sesuai dibina di lokasi X. Ingat. Dia dah bagi tahu anak-anak Stesen janakuasa lestari. Okey, stesen janakuasa lestari. Dalam buku teks saya percaya, cikgu yakin anak dah baca. Kalau stesen janakuasa lestari ada berapa? Yang pertama apa? Stesen janakuasa solar, stesen janakuasa apa lagi? Ombak. Stesen janakuasa apa lagi? Angin. Stesen janakuasa biodiesel. Okey, anak dah ingat. Ada 4 ni. Ada 4 ni nak fikir tang mana yang betul-betul ni. Jadi tang mana yang betul tu tengok balik rajah ni. Rajah ni dia bagi apa? Ada ladang sawit, ada ladang getah, ada sawah padi, ada sektor perindustrian dan ada masyarakat majmuk perbilangan kaum tinggal di situ. Apa ni? Ada air. Ada air. Air ni sumber utama. Jadi apa jawapan dia? Tengok apa jawapan dia. Iaitu stesen janakuasa biodiesel. Stesen janakuasa biodiesel. Okey. Kenapa kita memilih stesen janakuasa biodiesel anak-anak? Sebab dia merangkumi
penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbarui. Stesen jangkauan tadi maknanya penggunaan bahan sumber bakarnya daripada sumber-sumber yang boleh diperbarui. Apa maksud sumber yang boleh diperbarui? Maknanya datang daripada ladang sawit, ladang daripada sektor pertanian, malahan mungkin datang daripada sisa-sisa pekerja yang telah dibuang oleh manusia di kawasan penempatan tersebut. Okey, anak-anak, satu markah satu jawapan, satu markah. Jangan tulis berlebih. Okey? Baik. Soalan yang berikutnya A2. Berdasarkan jawapan anda di 2A1, tadi kita dah tuliskan jawapan dia. Nyatakan sumber bahan yang boleh digunakan bagi stesen jana kuasa itu. Tadi cikgu dah jelaskan, cikgu dah terangkan kepada anak-anak bahawa tadi kita dah kena pastikan sumber yang boleh diperbarui digunakan balik sebagai sumber bahan bakar untuk menghasilkan elektrik. Ingat tadi tak? Sebenarnya dalam rajah ni pun dah bantu. Okay, apa jawapan dia? Yang pertama, sisa pertanian. Sisa pertanian tu datang dari mana? Ladang sawit, ladang getah. Yang kedua apa? Sebab dia nak 2 markah, diperuntukkan 2 markah, maknanya cukuplah kita bagi 2 jawapan. Nak lebih pun terror. Nak lebih pun tak apa, tak ada masalah. Okey, so jawapan yang kedua iaitu sisa industri. Tadi kan ada sektor perkilangan kan? Okey, tulis sisa industri. Jika anak terfikir ada lagi jawapan yang nak dituliskan, tulislah jawapan dia. Sisa bahan pekerja, sisa kumbahan dan juga sisa haiwan. Tolong tuliskan jawapan selepas jawapan yang kedua. Jangan anak-anak tulis jawapan sebelah-sebelah macam tu. Okey? Boleh Okey, jadi cikgu mengharapkan anak dah tahu macam mana nak jawab soalan bentuk macam ni. Ingat, rajah main sangat penting untuk anak-anak membantu untuk menjawab soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Huraikan proses penghasilan tenaga elektrik stesen jana kuasa yang dicadangkan di 2A1. Ni barulah dia punya core dia. Core soalan dia. Sebab tengok bahagian markah tu besar, 7 markah. Core dia. Jadi bila hal berkaitan ini, cikgu sukalah berkongsi dengan anak, kita buatlah jalan penceritaan ataupun formula dia. Macam kita terangkan. Kalau dalam buku teks ni banyak nak baca, alamak nak hafal kan. Lebih baik kita sesuaikan keadaan, kita nak mengingati yang lebih mudah apa? Kita buat cara kerja, jalan cerita. Macam mana? Okey, cerita dia macam ni. Ayu suka tengok. Ayu suka tengok Siti pergi sekolah agama. Ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 jawapan 7 poin, cukuplah. Kenapa kita nak buat lebih kan? Sebab apa? Dalam soalan tu dah diperuntukkan line kosong tu, memang dah line kosong tu dah cukup untuk anak menuliskan jawapan. Okey, kita tengok. Kita tengok Ayu. Bukan Ayu sleeping Ayu. Okey, tengok Ayu. Apa maksud Ayu ni? Okey, air dalam dandang dipanaskan oleh bahan api dari sisa pepejal. Air kan? Tadi kan ada simbol air kan? Sebenarnya air tu membantu anak-anak untuk menjawab. Okey, air dalam dandang dipanaskan oleh bahan api dari sisa pepejal. Okey, itu Ayu. Okey, tengok pula suka. Apa suka ni? Apa suka? Steam. Bila kita masak air, apa keluar? Steam kan? Betul tak? Steam kan? Jadi apa yang keluar? Steam bertekanan tinggi terhasil. Tengok anak-anak, cikgu nak share dengan anak-anak, jawab jangan panjang. Jenuh kita nak baca. Jawab ringkas je. Okey? Yang ketiga, tengok. T tu apa? T tu apa? Tengok. Tengok apa? Tengok apa? Tengok. Turbin steam digandingkan dengan penjana. Turbin ni penting. Turbin inilah yang berputar. Bila steam bertekanan tinggi tu, dia keluar, dia akan memutarkan turbin. Okey? Turbin digandingkan dengan penjana. Okey, kemudian S, steam bertekanan memutarkan turbin. S ni suka steam bertekanan memutarkan turbin. Tadi steam bertekanan dah hasil kan? Kemudian steam bertekanan memutarkan turbin. Okey, suka cikgu nak share. Untuk menjawab soalan ini, anak-anak mulakan dengan proses perlakuan, proses perbuatan. Mulakan dengan ayat proses perbuatan. Itu penting Okey, kita tengok P. P itu maknanya pergi. Tengok. Pergi. Pergi ke mana? Maknanya penjana. P tengok P. Penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tengok di sini. A, steam, T, S dan juga P. Okey? Situ situ dia punya killer dia. Killer nak ingatkan tentang konsep jawab soalan ini. Okey? Penjana menghasilkan tenaga elektrik. Okey.
untuk soalan biojisim, dia tak boleh terhenti kat situ anak-anak. Sebab apa anak-anak? Untuk stesen janakuasa biojisim, okey, dia ada satu part tambahan dalam stesen itu, iaitu dia menggunakan pemeluap. Pemeluap. Jadi anak-anak kena fikir lagi apa jawapan yang berikutnya. Tak boleh terhenti sampai penjana menghasilkan tenaga elektrik. Tak boleh kalau anak terhenti ke situ, anak-anak hanya dapat 5 markah saja. So anak-anak dapat markah tinggi kan? Okey, ada lagi tambahan, okey, iaitu S ni apa maksudnya tadi? Suka. Betul suka sekolah. Dah lupa dah tu. Sekolah ya, ingatkan, terima kasih Anik ingatkan cikgu. Sekolah. Nampak ni, sekolah. Steam bertekanan rendah, tadi steam yang tinggi dah putaran turbin. Adalah keluar-keluar sikit-sikit steam bertekanan rendah kan. Okay, steam bertekanan rendah tu akan masuk ke bahagian pemeluap untuk disejukkan. Okey, steam bertekanan rendah disejukkan oleh pemeluap untuk ditukar menjadi air. Okey, ini adalah konsep sains. Bila steam yang panas disejukkan, dia akan menghasilkan air. Okey, jadi air itu diguna balik semula. Okey, maknanya agama. Tengok, air, bila air dah dihasilkan melalui proses penyejukan oleh pemeluap, air itu akan dipam dan dimasukkan kembali ke dalam dangdang. Ingat, ini adalah proses yang anak-anak perlu kena ingat, iaitu berkaitan dengan langkah kerja. Di mana bila soalan berkaitan dengan komunikasi, anak-anak perlu menceritakan menceritakan jawapan dengan tepat satu persatu. Anak-anak jangan langkau, tak boleh. Kalau anak-anak langkau menjawab proses kerjanya, anak-anak akan kehilangan markah di situ. Ini penting Jadi anak-anak, cikgu mengharapkan anak-anak dah tengok kaedah untuk menjawab. Inilah sebenarnya kita nakkan jawapan supaya anak-anak terbiasa untuk menjawab soalan-soalan proses kerja ni. Tak perlu menggunakan tulisan yang panjang-panjang. Sebab dalam kertas soalan tu pun dot tu pun sudah cukup untuk anak-anak menjawab jawapan yang diperlukan. Okey, jadi ingat, untuk jawapan stesen jalankuasa biojisim, dia tak terhenti sampai penjana menghasilkan tenaga. Dia ada lagi berlaku kesinambungan di situ, di mana steam bertekanan rendah disejukkan dan juga air dipam untuk dimasukkan ke dalam dandang. Okey, baik, cikgu rasa cukup buat seperti waktu. Share bersama cikgu bersama dengan anak-anak. Kita jumpa lagi di segmen yang berikutnya. Ya, tu dia cikgu. Terima kasih cikgu. Saya suka dengan perhairan cikgu di situ. Ya, sebenarnya memang kita akan berehat sebentar. Sambil-sambil berehat tu, ingat dia tadi, Ayu suka tengok Siti pergi sekolah agama. Proses penjanaan elektrik, betul cikgu Baik, sambil-sambil ingat tu, pergi minum air, dan kita akan kembali sebentar nanti di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita sedang belajar teknik-teknik menjawab soalan SPM supaya anda semua menjadi seorang pelajar yang cemerlang untuk mata pelajaran Asas Kelestarian Kertas 1. Bersama saya ada Cikgu Muhammad Haji Osman, dan kali ini cikgu akan berkongsi dengan kita mengenai cara menjawab soalan aplikasi. Betul cikgu ya. Baik, silakan cikgu kongsikan. Terima kasih Anak bagi peluang sekali lagi kepada cikgu untuk share ilmu dengan anak-anak berkaitan dengan soalan yang penting juga, iaitu soalan aplikasi. Okey, jom kita tengok apa soalan cikgu dah sediakan untuk santapan anak-anak semua. Okey, tengok contoh soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan sebuah rumah pam yang menggunakan sistem kawalan elektrik bagi mengeluarkan air sisa kumbahan dari tangki septik ke longkang. Okey, ingat tadi cikgu dah pesan sebelum tadi dalam soalan komunikasi. Ingat tadi, rajah yang diberikan tu tidak sia-sia. Rajah yang diberikan tu sebenarnya memberi maklumat dan memberikan pedoman untuk anak-anak mencari, memikirkan apakah strategi ataupun jawapan yang penting untuk anak menulis jawapan tersebut. Okey, jom kita fahami dulu. Kena faham dulu. Baca soalan teliti, faham rajah dia. Okey, tengok dalam rajah ni kita ada tangki septik. Tangki septik ni mengandungi air sisa kumbahan. Mengandungi air sisa kumbahan, di mana air sisa kumbahan tu daripada mana anak-anak? Daripada air basuhan pinggan mangkuk, air basuhan pakaian, kemudian air daripada najis kita.
Flush kan, kita flush, air pun keluar, masuk semua dekat bahagian tangki septik. Okey, jelas Mula kita faham dulu, kena faham soalan tu dulu, faham rajah dulu. Okey, kemudian anak tengok kat situ dia ada motor. Dia ada satu motor, dia tak lebih satu motor. Satu motor yang digunakan dan situ ada rumah pam. Rumah pam. Kemudian dia ada satu saluran tu menuju masuk ke longkang. Jadi anak-anak apa yang anak fikirkan kat sini? Apa yang anak fikirkan kat sini? Okey, maknanya di sini anak melihat di mana dalam rumah penjana digunakan, fungsinya adalah untuk mengepam ataupun untuk mengeluarkan air sisa kumbahan dari tangki septik untuk disalurkan ke longkang. Okey? Itu dia punya pemahaman konsep soalan ini. Okey? Baik, kita pergi soalan dia. Okey? Soalan dia, lakarkan lita kawalan elektrik bagi rumah pam itu yang berkendali seperti berikut. Faham pula, kena faham pula kendalan dia. Kena faham tu kendalan dia. Okey, yang pertama, motor berkendali apabila punat tekan mula PM ditekan dan tidak berkendali apabila punat tekan henti ataupun PH ditekan. Okey, itu kendala yang pertama. Jelas Okey, cikgu ulang balik, hanya satu motor saja. Okey, satu motor saja Okey, yang kedua, lampu pandu hijau menyala semasa motor berkendali. Maknanya bila motor pusing, lampu hijau menyala. Ingat tu Okey. Kemudian kendala yang ketiga adalah lampu pandu merah menyala apabila motor tidak berkendali. Okey, maksudnya bila motor tak mengepam air sisa kumbahan, lampu warna merah akan menyala. Okey, ada beberapa tip ataupun ada beberapa petua untuk cikgu sharekan bersama anak-anak. Okey, cikgu ulang balik Cikgu ulang balik. Okey, ada satu motor sahaja kat sini. Jadi untuk kita menjawab soalan ini, anak jangan ragu, jangan confuse, jangan keliru. Memanglah dalam buku teks dia tak tunjukkan okey situasi ini apa yang berlaku. Dalam buku teks dia bersifat umum. Dia tak tunjukkan pun situasi sebenarnya yang dialami oleh kita. Jadi pemahaman konsep asas sangat kukuh perlu anak-anak fahami dalam buku teks. Okey. Sebagai rujukan, kalau anak-anak tengok di sini untuk lita kawalan kita ada 4 anak Kita ada 4. Yang pertama adalah lita kawalan TPT. Okey, TPT. Yang kedua adalah lita kawalan jujukan. Yang ketiga adalah lita kawalan palam. Dan yang terakhir adalah lita kawalan jogging. Okey, pengertian seperti ini anak kena fahami dengan jelas. TPT maknanya hanya ada satu motor saja. Ataupun dia boleh lebih dari satu motor dengan syarat, katalah lebih satu motor. Motor tu berkendali serentak. Berkendali serentak itu kefungsian lita kawalan TPT. Di sini cuma ada satu motor kan? Jadi nak dekat dah tu. Ni mungkin lita TPT ni. Fikir nak dekat tu lita TPT. Okey, kita tengok dulu. Tengok kefahaman dulu. Lita jogging. Lita jogging ni, lita jujukan ni anak-anak, iaitu lita di mana motor lebih daripada satu. Mungkin 2, mungkin 3. Di mana motor yang pertama berkendali, kemudian baru motor yang kedua dan motor yang seterusnya. Tapi dalam soalan ni dia cuma ada satu motor kan? Jadi tak mungkin lita jujukan. Okey. Yang ketiga, lita palam. Lita palam ni pun special. Di mana macam mana cara kerja dia? Sebab tu anak-anak kena ingat cara kerja dia. Lita palam ni bila punat ditekan, motor pusing. Berkendali Okey. Lita palam ni pula dia membolehkan motor ni berpusing lawan arah jam. Contoh kat mana aplikasi di luar? Macam palang nak bayar tol kan? Kemudian apa lagi? Pintu rumah yang kiri kanan. Itu aplikasi lita palam anak-anak Okey. Yang terakhir adalah lita jogging. Jogging. Apa maksud jogging? Jogging ni maknanya lita membenarkan motor ni berkendali pusing sedikit demi sedikit. Sikit. Jadi panduan yang cikgu berikan, lita mana yang paling tepat? Anak-anak. Surat tentunya lita TPT. Sebab kita menggunakan satu motor sahaja dan dia cara fungsinya sangat simple. So, ada dalam buku teks kan? Jadi anak kena faham dulu asas kukuh dalam buku teks. Bila dalam soalan macam-macam keluar situasi, anak-anak boleh jawab. Tak ada masalah anak-anak Okey, tengok sini.
Okey, untuk kita melakukan lita kawalan elektrik, yang penting sekarang ni yang penting sekarang anak-anak, lita kawalan elektrik, anak-anak kena buat pendawaian dengan betul. Kalau anak-anak tersalah buat pendawaian, sayang anak-anak tidak dapat markah yang penuh. Sebab dalam lita kawalan elektrik, kritikal yang sangat-sangat diberi penekanan, lita tu berfungsi. Berfungsi seperti mana kendalan yang cikgu telah tunjukkan tadi anak-anak. Itu penting ingat tu. Dalam melakar lita kawalan elektrik mesti berfungsi. Kalau tak berfungsi, tak ada markah. Ingat tu Cikgu pesan sekali lagi ni. Okey, tengok. So yang pertama, tengok Okey, yang pertama kita utamakan kawalan lita dulu. Lita kawalan dulu. Okey. Cikgu rasa ini anak-anak semua dah sedia maklum. Kita melukiskan simbol dan juga label. Jangan lupa, simbol mesti ditulis bersama dengan label. Okey, ini adalah simbol PH. Tadi ada PH kan? Kemudian disambungkan dengan PM, pun nak tekan mula. Dan jangan lupa anak-anak di sini ada lita pegang. Ni semua dalam buku teks. Yang penting anak kena faham dulu. Baca soalan, fahami soalan, mana keperluan untuk kita menulis jawapan yang tepat. Okey? Kemudian kita ada sesentuh lazim terbuka P. Okey? Kemudian kita ada gegelung penyentuh. Ini adalah gegelung penyentuh. Fungsi dia, penyentuhlah digunakan untuk menghidupkan motor. Okey? Dan akhir sekali, kita ada keganti beban lampau. Tengok anak-anak, setiap simbol label membawa satu markah. So, part ini yang paling penting. Cikgu buat sekali lagi. Ni paling penting ni. Kalau di sinilah anak-anak salah melakarkan ataupun melakarkan simbol, membuat pendawaian, kalau salah, sayang, tak ada markah. So ingat, lita kawalan elektrik mesti tulis simbol pendawaian dengan betul. Okey? Baik, tadi dalam soalan ini dia menceritakan bila motor hidup, lampu hijau menyala, bila motor berhenti, lampu merah menyala kan? Okey, memanglah tak ada dalam buku teks, tak ada kan? Tapi sebenarnya cikgu yakin rakan-rakan guru dah mengajar pada anak murid semua kan? Okey, macam mana kita nak buat pendawaian dia? Okey, di sini menunjukkan sesentuh lazim terbuka P perlu disambungkan dengan lampu hijau. Okey? Dan yang terakhir sekali, anak-anak kat sini untuk menentukan bahawa lampu merah menyala, sesentuh lazim P ni kita mesti tutupkan, tertutup. Sesentuh lazim P kita mesti buat sesentuh lazim tertutup. Okey? Jadi cara prinsip kerjanya mudah. Kita tekan PM, tekan PM, kita nak test running dia, tekan PM, arus mengalir pergi kepada gegelung penyentuh. Okey, kemudian arus akan turun ke bawah. Ini adalah lita pegang kerana bila penyentuh terima current, sesentuh lazim terbuka P akan tertutup. Tertutup. Kemudian arus boleh mengalir ke bawah, dia pergi ke atas, dia pergi GBL, motor akan berkendali. Okey? Bila motor berkendali, tengok P ni sesentuh lazim tertutup kan? Dah tertutup. So, yang tertutup akan tertutup kat sini. Okey? Jadi, arus akan dapat mengalir, pergi ke bawah, lampu hijau akan menyala. Manakala yang tadi ni kan normally close kan? Dia akan terbuka. Jadi, arus tak boleh mengalir dan mentol hijau tidak boleh menyala. Okey? Satu lagi perlu cikgu nak sampaikan, kalau boleh anak-anak, untuk menjawab soalan lita kawalan elektrik ni, tolong jawab jawapan yang menunjukkan lita tu belum berkendali. Sebab hasil pengalaman cikgu menanda anak murid cikgu sendiri, kadang-kadang mereka ni cuai. Mereka menjawab soalan, mereka menjawab jawapan yang menunjukkan lita tu dah berkendali. So sayang, walaupun anak-anak dah tulis jawapan yang betul dan tepat, tapi kehendak soalan tu tidak dipenuhi. Itulah yang sayang. Ingat, nak menjawab soalan kawalan elektrik, tolong jawab soalan lita itu belum berkendali. Rujuk kepada kehendak soalan tadi. Itu penting. Jadi yang penting sekarang ni antaranya, ingat dalam soalan kawalan elektrik, yang paling penting adalah anak-anak kena buat pendawaian dengan betul dan tepat supaya jawapan anak tip-top dan lita itu berfungsi dengan sebaik yang mungkin. Itu penting anak-anak. Baik, saya setuju betul cikgu dengan apa yang cikgu telah terangkan tadi. Dan seperti yang cikgu katakan tadi, pastikan kita membaca soalan itu betul-betul dan memahami kehendak soalan dan memberikan jawapan yang memenuhi kehendak soalan itu. Ya, baiklah. Lepas ni kita ada lagi perbincangan dan tips-tips yang cikgu Muhammad akan berkongsi dengan kita. Pastikan anda bersama kami. Terus bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Ya, hari ini saya sebenarnya ditemani oleh seorang tenaga pengajar yang bernama Cikgu Muhammad Haji Osman yang sedang berkongsi dengan kita tips-tips dan teknik untuk menjawab soalan bagi mata pelajaran asas kelestarian kertas 1. Cikgu sudah banyak cikgu kongsi hari ini dan saya pasti cikgu ada lagi nak berkongsi supaya calon-calon SPM kita di rumah menjadi cemerlang, terbilang dan gemilang. Silakan cikgu. Amin. Terima kasih Anip bagi peluang kepada cikgu untuk segmen terakhir sekali anak-anak. Okey, tadi kita dah bincang soalan bahagian B, soalan cikgu review balik soalan perkiraan, kemudian kita dah bincang soalan komunikasi dan baru sekejap saja lagi tadi kita dah bincang soalan aplikasi. Okey, jadi kita nak bincang yang terakhir daripada cikgu, buah tangan cikgu untuk share bersama anak-anak iaitu soalan bahagian A. Soalan bahagian A ni adalah soalan respon terhad. Apa maksud respon terhad? Maksudnya jawapan yang perlu anak-anak tulis, jawapan pendek tapi ada faktanya. Faktanya memang terkandung dalam buku teks. Jadi, cikgu pesan anak-anak, tolonglah untuk bahagian A ni memang tak dapat nafikan anak kena baca buku. Baca buku baru dapat pengetahuan, baru ada semangat nak jawab. Kalau tak baca buku macam nak jawab? Itu penting, baca buku. Selalu bersama dengan cikgu penting, selalu bersama dengan gurulah sekarang ni yang banyak-banyak bantu anak-anak murid. Okey, tengok soalan dia, soalan bahagian A. Okey, baik, tengok contoh soalan 4. Jadual 2 menunjukkan produk yang dihasilkan daripada polimer. Daripada polimer anak-anak, daripada polimer. Polimer ni apa? Polimer ni adalah sejenis plastik, sejenis plastik. So, bila tengok polimer, terus teringat dalam kepala minda anak. Anak nak baca buku kan? Okey, terus ingat. Polimer kita pecah dua. Okey, iaitu yang pertama, plastik haba. Yang kedua adalah termoplastik. Okey, dan setiap plastik haba ni ada dia punya jenis bahan-bahan dia. Tu anak kena ingat dah ingat tu kan, dah buat peta minda kan, dah buat lakaran carta kan, dah ingat. Okey, cantik, dah okey tu, dah hampir tepat dah tu, dah ingat tu okey. Kemudian tengok soalan dia, lengkapkan jadual itu dengan menyatakan jenis bahan polimer dalam ruang yang disediakan. So kalau anak-anak tak fikir panjang, senang je, senang je, polimer ada dua, plastik haba, plastik termoplastik. So anak tulis kat sini. Jawapan tak betul. Bukan kehendak itu jawapan dia. Dia nak jenis bahan. Okey, jadi jenis bahan apa? Tentulah anak-anak kena baca buku. Penting baca buku. Jangan malas baca buku. Itu penting. Okey. Baik, tengok produk yang pertama adalah apa ni? Bekas makanan. Sebab itulah cikgu selalu pesan pada anak, kadang-kadang melalui pemerhatian kita melihat sana, melihat sana. Sebenarnya dia pengalaman. Pengalaman dan sebenarnya membantu kita sebenarnya untuk menjawab soalan. Tak kira subjek asal kelasa ataupun subjek lain pun sama. Okey, melalui pemahaman kita, melalui perjalanan kita, melalui pemerhatian kita, banyak pengetahuan kita gunakan untuk kita menjawab soalan jika ada yang berkaitan. Okey, tengok. Yang pertama, bekas makanan. Anak-anak sentiasa gunakan bekas makanan burger, nasi goreng, mi goreng sebagainya lah. Okey. Kemudian soket alir keluar, okey. Ni juga diperbuat daripada plastik. Dan yang ketiga, baju hujan. Baju hujan. Semua produk ini dihasilkan daripada polimer ataupun plastik. Cumanya, kita nak kena pasti jenis bahan apa yang sesuai untuk produk-produk ini. Okey, tengok. Yang pertama, bekas makanan. Kan? Bekas makanan ringan kan? Kalau baling pun dia terbang. Ringan kan? Apa sifat-sifat ringan tu? Okey. Tengok jenis bahan yang sesuai adalah polistirena. Sebetul kita sebut bekas polistirin, Betul ni? Betul, kan? Betul ni? Okey, nama dia adalah polistirena. Jangan jawab plastik apa? Salah. Okey, sebab jawapan ni berada pada pecahan-pecahan dekat sini anak-anak. Ingat Okey. Baik, produk yang kedua adalah sejenis peralatan elektrik mudah patah, mudah pecah, rapuh. Apa jenis bahan dia? Okey, namanya adalah urea formaldehyde. Urea formaldehyde ini nama bahan dia. Dan yang terakhir sekali anak adalah baju hujan. Rupanya baju hujan pun daripada plastik. Okay, namanya adalah polyvinyl chloride. So, tolong ingatkan. Okey.
Baik, cikgu rasa untuk soalan 4 cikgu habis di situ. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan kelima ialah soalan unit kawalan pengguna satu fasa anak-anak. Okey, tengok ke sini Okey. Untuk soalan ini anak-anak kena bahagi dua dulu anak-anak Okey, kat sini kita bahagi dua, pecah dua, pecah dua. Okey. So, bahagian kiri ini adalah kita namakan dia unit kawalan masukan. Okey, apa unit kawalan masukan ni? Ini adalah unit kawalan pengguna. UKM, UKP. Oh, senanglah. Ingat, UKM, nama institusi. Cikgu doa anak-anak semua dapat masuk ke sini. Okey? UKP ni bukanlah UKM tu apa ni? Universiti lah. Okey, UKM ni maknanya semua peralatan tersebut berada di luar rumah kita. Di luar rumah kita. Kan? Antaranya apa? Antara ini adalah kita panggil dia unit ataupun unit penyambungan. Okey, unit penyambungan. Kemudian yang kedua ini adalah kita panggil dia adalah unit perkhidmatan, di mana di situ terletaknya pius perkhidmatan. Andai kata kalau kita tak bayar bil elektrik, pegawai TMB datang cabut. So tak ada terima bekalan elektrik Okey. Kemudian yang seterusnya adalah semua bahagian-bahagian di dalam rumah kita lah. Okey, tengok di situ. So soalan dia, nyatakan nama bahagian yang berlabel X. Sebenarnya dalam soalan ni pun dah bagi jawapan dia sebenarnya. Cuma nak perlu fikir sikit je. Janganlah tak fikir langsung. Tak fikir langsung, tak jawab. So, jangan tak jawab. Sayang kalau anak tak jawab, confirm kosong markah. So, tak boleh pun boleh lah. Jawab juga, okey? So, X tu dah bagi jawapan dia. Namanya adalah, apa anak-anak? Adalah meter kilowatt jam. Kan? Meter kilowatt jam semua kat luar kan? Kalau rumah kita kan? Okey. Yang label yang kedua iaitu label Y. Okey, label Y, Z ni semua di dalam, okey, cikgu bulatkan, semua ni di dalam kotak fuse agehan KFA. Kat rumah kita kan ada KFA kan yang kita buka kan. Itu semua komponen ni berada dalam KFA Okey, jadi untuk label Y tu adalah apa anak-anak? Switch utama. Ingat lagi dah ingat kan? Switch utama Baik, selepas switch utama tu apa? Selepas switch utama iaitu label Z itu adalah RCCB ataupun pemutus litar. Ada nak jawab singkat pun boleh. Kalau nak jawab RCCB pun boleh. Kalau nak jawab pemutus litar arus baki pun boleh. Tapi cikgu lebih suka ada nak jawab dalam bentuk jawapan yang ringkas saja. RCCB pun cukup. Okey? Baik, yang ini kebeban ni maknanya pergilah ke lampu, pergi ke soket dan pergi ke pergi mana anak-anak? Pergi kepada kipas. Faham inilah susu galurnya berkaitan dengan unit kawalan skema pengguna satu fasa. Ingat tu Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan ke-6 ialah soalan berkaitan dengan simbol. Peraja 4 menunjukkan litar kawalan aduk yang tak lengkap. Letakkan simbol komponen itu pada ruang yang disediakan di mana? Di A dan di B supaya litar itu berfungsi. Okay, pengalaman cikgu semasa anak-anak murid menjawab soalan ini, kadang-kadang anak-anak murid kita terbabas. Dia lukis simbol kat luar kotak. Kemudian dia hanya just lukis saja. Jadi sebenarnya tengok, litar ni dia dah dimensionkan, disediakan di A dan di B supaya litar itu berfungsi. Nampak tu Supaya litar itu berfungsi. Maknanya anak-anak kena menjawab, kena melakarkan simbol dengan tepat dan ada proses penyambungan. Okey, ada proses penyambungan. So kita tengok situ. Okey, untuk ruang A tu, okey, sudah pastinya penapis ataupun penyaring. Penapis Jangan lupa kadang-kadang anak-anak dia lukiskan dekat simbol tu macam ni je. Macam ni je. Dia tak ada buat line. So kalau anak-anak letak dalam ni, ini jawapan tidak boleh diterima. Kerana tiada penyambungan dan pastinya litar tersebut tak dapat berfungsi. Justru itu cikgu mengharapkan anak-anak buat je garisan sikit, sambung-sambung. Menunjukkan bahawa ada penyambungan, ada pergerakan bendalir di dalam sistem kawalan hidrolik tersebut. Okey, ingat anak jangan buat simple-simple. Kalau boleh lakarkan dengan lengkap. Penyambungan itu berlaku antara atas dan juga bawah. Okey anak. Okey. Anak tengok kat sini, ini pun sebenarnya dah menggambarkan kan. Kita ada kita ada satu talian. So kalau satu talian, apakah komponen yang penting? Saya suka rujuk pada anak-anak, untuk litar kawalan hidrolik ini kita ada dua part. Satu adalah bahagian kaki, badan dan kepala. Jadi untuk
satu talan ni kita gunakan apa anak-anak? Iaitu silinder satu tindakan. Jangan lupa mesti ada penyambungan mesti ada penyambungan di dalam line yang diberikan ini, kita sambung terus. Jangan hanya lakarkan simbol dalam kotak ni tapi kita kena sambungkan supaya menunjukkan litar ni boleh berfungsi dan menepati kehendak soalan ini. Okey. Jadi cikgu merasakan, cikgu berharapkan segala perkongsian ilmu yang cikgu sampaikan kepada anak-anak bermula daripada mana tadi? Bermula daripada soalan bahagian B, soalan pengiraan, soalan komunikasi, soalan aplikasi dan sedikit soalan untuk bahagian A. Anak-anak faham, tahu nak menjawab. Yang penting, buku baca, air minuman jangan lupa bawa dalam bilik pesan untuk segar tu dan juga sentiasalah bertanya kepada cikgu, dan dari jauh cikgu sentiasa mendoakan anak-anak murid di pelosok tanah air dalam keadaan yang sihat walafiat. Tinggal lagi 2 minggu lagi untuk anak-anak menduduki peperiksaan cemerlang, insya-Allah. Pasti cemerlang jika anak-anak akur dan sentiasa baca buku, fahami dan sentiasa buat soalan-soalan tertubi. Harapan cikgu, insya-Allah pasti kejayaan milik anak-anak semua. InsyaAllah cikgu, saya setuju dengan pesanan cikgu itu. Kita jaga kesihatan, minum yang cukup, rehat yang cukup, dan nanti minda kita akan berasa lebih segar untuk sentiasa melakukan ulang kaji. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Haji Osman dari SMK Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru Dan insyaAllah kepada calon-calon SPM tahun 2021 ni akan mengambil mata pelajaran asas kelestarian. Selamat maju jaya, dan saya pasti dengan tips-tips hari ini sangat membantu untuk anda semua menjawab soalan. Pastikan anda semua terus bersama kami di Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021 pencutan. Nama saya Hanif Sean dan nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua. Didik TV KPM